Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Baik, hari ini kelas kita secara offline. Saya dah sediakan video. Selepas awak tonton video, awak akan menjawab latihan dalam bentuk Google Form. Okay, saya akan kongsikan linknya nanti. Okay, baik. Kita masih lagi dalam bab 13. Sepatutnya hari ini saya habiskan kelas untuk subtopik 13.1 iaitu teorem Pythagoras. Okay, jadi saya sediakan video, saya harap awak tonton supaya awak dapat jawab soalan selepas ini. Okay, baik. Apa objektif pembelajaran kita pada hari ini? Iaitu pada akhir pembelajaran, murid akan dapat mengenal pasti hipotenus bagi sebuah segitiga bersudut tegak. Jadi kita akan buat imbas kembali, okay, iaitu apa itu hipotenus, okay, bagi sebuah segitiga bersudut tegak. Mana hipotenusnya? Kemudian kita akan menyelesaikan masalah yang melibatkan teorem Pythagoras. Okay, yang ini yang penting, nombor 2 ini. Okay, balik kita lihat kat sini. Okay, jadi kita kenal dahulu apa itu hipotenus. Seperti yang awak dah belajar pada minggu lepas. Hipotenus merupakan sisi yang terpanjang dan sisi yang bertentangan dengan sudut tegak. Jadi ada dua ciri untuk kita tentukan hipotenus. Yang pertama, dia mesti sisi terpanjang. Dan yang kedua, dia bertentangan dengan sudut tegak. Jadi inilah hipotenus. Okay. Okay, baik. Kita lihat. Okay, awak boleh rujuk kepada buku teks awak. Kita terus masuk kepada zon aplikasi matematik. Okay, sila rujuk kepada buku teks pada muka surat 298. Good. Okay, jadi kita terus kepada penyelesaian masalah pelajar. Bagaimana anda menyelesaikan masalah yang melibatkan, yang ini ialah dalam bentuk ayat yang panjang. Okay, jadi macam mana kita nak selesaikannya? Okay, boleh rujuk pada buku teks awak muka surat 298. Sebelum tu kita baca dahulu soalan. Seorang ahli bomba menaiki tangga untuk menyelamatkan seorang kanak-kanak yang terperangkap di tingkat 3 yang terbakar seperti yang ditunjukkan dalam rajah di sebelah. Awak nampak ada anggota bomba menyelamatkan kanak-kanak yang berada pada tingkat 3 sebuah bangunan. Kedudukan tingkat itu dari tanah mengufuk ialah 6 meter. Okay? Jadi tanah mengufuk ni daripada tanah naik ke atas. Tingginya ialah 6 meter. Kaki tangga, jadi kaki tangga di sini dari dinding bangunan. Jadi ini dinding bangunan ke kaki tangga. Jaraknya ialah 4.5 meter. Jadi soalannya, berapakah panjang tangga itu? Jadi soalannya, berapakah panjang tangga yang dinaiki oleh anggota bomba ini? Jadi berapa panjang tangga ini? Okey. Jadi kita lihat, kita dah nampak dah segitiga bersudut tegak. Okey, jadi kita boleh kenal pasti mana sudut tegaknya. Jadi sudut tegaknya adalah berada di sini. Okey. Jadi bila kita tahu mana sudut tegak, jadi kita tahu yang tangga ini merupakan hipotenus sebab dia bertentangan dengan sudut tegak. Okey, baik. Macam mana cara penyelesaiannya? Yang pertama, kita memahami masalah di mana jarak tingkat 3 dari tanah mengufuk tadi 6 meter. Okey. Jadi daripada tanah ke tingkat 3 tingginya 6 meter pelajar. Okey. Itu yang pertama. Kemudian jarak kaki tangga dari bangunan ialah 4.5 meter. Jadi kita pun dah lukis kaki tangga kepada bangunan ialah 4.5 meter. Okey, soalan dia nak kita cari panjang tangga itu. Okey, kemudian kita akan rancang strategi. Kita lukis sebuah segitiga bersudut tegak PQR. Yang ini awak boleh je tulis ABC ke, tak ada masalah. Okey, yang ini kita wakilkan sahaja. Kemudian kita gunakan teorem Pythagoras yang awak dah belajar di mana C kuasa 2 sama dengan A kuasa 2 tambah B kuasa 2. Di mana C ini ialah hipotenus. Okey. Okey, seterusnya kita laksanakan strategi. Kita selesaikan masalah. Kita lukis segitiga bersudut tegak di mana jarak tingkat 3 dari tanah tadi 6 meter. Kemudian dari kaki tangga ke bangunan 4.5 meter. Yang ini ada dalam soalan. Okey. Kemudian dia nak kita cari panjang tangga. Jadi dia nak kita cari panjang PR. Jadi kita terus tulis PR kuasa 2. Okey, mesti kuasa 2 sama dengan, sebab PR ni adalah hipotenus pelajar. Jadi kita kena guna operasi tambah. Jadi PQ kuasa 2 tambah dengan QR kuasa 2. Jadi awak masukkan sahaja. Okey, awak akan tekan kalkulator, awak akan dapat jawapannya 56.25. Okey, ini untuk PR kuasa 2. Soalan nak awak cari panjang tangga. Jadi maksudnya dia nak awak cari PR. Jadi maksudnya
56.25 awak kena punca kuasa 2. Okey, untuk awak matikan kuasa 2 kat sini. Jadi dia akan jadi punca kuasa 2 dan jawapan akhir awak ialah PR iaitu panjang tangga ialah 7.5 meter. Okey. Jadi dia kata kat sini oleh itu maka panjang tangga ialah 7.5 meter. Jadi dapat jawapannya. Okey, kemudian kita buat refleksi, buat semakkan. 7.5 kuasa 2 sama dengan 56.25. Jadi kita buat 45 kuasa 2 tambah 6 kuasa 2 sama tak dengan 56.25. Jadi kalau sama, jawapannya adalah betul. Okey. Okey, jadi inilah cara penyelesaiannya. Kita baca soalan dahulu. Kita fahamkan soalan. Kemudian kita rancang strategi. Kita cuba selesaikan jawapan dia. Belajar. Okey, jadi awak kena pasti mana sudut tegak. Bila dah dapat kena pasti sudut tegak, awak akan dapat cari dia punya hipotenus. Jadi kalau nak cari hipotenus, mesti tambah. Kalau kita nak cari sudut yang lain, kita kena, bukan nak cari sudut lain. Kalau kita nak cari sisi panjang sisi yang lain, kita kena tolak. Jadi hipotenus akan tolak sisi yang satu lagi. Okey. Jadi nak cari hipotenus mesti tambah. Okey, kita lihat dekat sini contoh 5 juga dalam buku teks awak muka surat 299. Masih lagi dalam topik yang sama. Kita nak selesaikan masalah tapi kali ni ayat yang mudah. Okey. Dalam rajah di sebelah diberi PBRQ dan RUTS ialah segi 4 sama. Jadi kalau segi 4 sama, panjang sisinya adalah sama semua. Okey. Jadi panjang sini sama 12 cm. Okey, panjang sini sama 16 cm. Okey. Dia minta soalannya hitung perimeter seluruh rajah. Jadi maksudnya awak kena hitung perimeter seluruh rajah kecuali VR dan juga RU. Okey, sebab dia nak seluruh rajah jadi yang berada di luar sahaja. Dalam tak perlu dikira. Okey. Jadi sekarang kita lihat. Kita tahu panjang PV sama dengan 12 cm. Panjang QR pun sama dengan 12 cm. Okey, sebab dia adalah segi 4 sama. Okey, kemudian kita lihat panjang RS sama dengan 16 cm. ST pun sama 16 cm. Okey, jadi masalah pada kita ialah VU ini. Okey, berapa panjang VU? Yang ini yang kita perlu cari. Okey, panjang VR sama 12 cm. Panjang RU sama dengan 16 cm. Jadi kita dah ada maklumat untuk dua sisi yang lain. Jadi kita boleh cari VU dan kita tahu kat sini ada sudut tegak. Jadi VU ini ialah apa pelajar? VU ini ialah hipotenus sebab dia bertentangan dengan sudut tegak. Jadi kalau hypo, operasi kita mesti tambah. Jadi nak cari VU kuasa 2 sama dengan VR kuasa 2 tambah dengan RU kuasa 2. Jadi awak masukkan sahaja maklumat dan awak tekan kalkulator, awak akan dapat 400. Tapi ini untuk VU kuasa 2. Jadi macam mana saya nak matikan kuasa 2? Jadi bila pergi ke sebelah dia akan jadi punca kuasa 2. Dan jawapan VU awak ialah 20 cm. Jadi awak terus letak sini ialah 20 cm. Okey? Belum selesai lagi sebab soalan nak awak cari perimeter. Jadi perimeter seluruh rajah awak tambah semua. Okey? Awak tambahkan semua yang berada di luar pelajar. Berada di luar. Tambahkan semua yang berada di luar ini. Okey, jadi kita mula dengan 20. Kemudian 16, 12. Jadi awak tambahkan, okey, panjang sisi yang berada di luar. Jadi jawapan akhir awak, tekan kalkulator, awak akan dapat 104 cm. Jadi nampak, dalam contoh 5 ini, dia ada kaitkan dengan bab perimeter. Okey, yang awak dah belajar pada bab 10 hari tu. Okey, bab 10 iaitu bab perimeter dan luas kan. Okey, nampak. Jadi soalan untuk bab 13 ni ada kaitan dengan bab 10. Okey, bab 9, bab 8 yang awak dah belajar sebelum ni. Okey, baik. Kita lihat. Okey, dah selesai untuk itu. Kita cuba jawab latihan 13.1D ini. Kemudian awak akan jawab latihan yang saya telah sediakan untuk awak. Okey. Okey, kita lihat dekat sini. Yang ini adalah latih diri 13.1 iaitu muka surat 299. Okey. Dalam rajah di sebelah ini, PQSU ialah sebuah segi 4 tepat. Segi 4 tepat pelajar. Okey, dia segi 4 tepat. Jadi kita lihat dekat sini. Okey, panjang UP sama dengan panjang SQ iaitu 12 cm. Kemudian panjang
UT, okay, US. Panjang US sama dengan panjang PQ iaitu 17 cm pelajar. Okay, jadi kita soalannya minta hitung perimeter rantai yang berlorek. Jadi kita kena cari perimeter bagi kawasan yang berlorek warna biru. Jadi perimeter dia ialah yang ukur keliling di sini. Okay. Jadi kita lihat dekat sini. Okay. Kita kena cari panjang bagi TR. Macam mana nak cari panjang TR? Okay. Jadi kita kena gunalah teorem Pythagoras. Okay. Jadi kita keluarkan segitiga yang ini. Okay. Ini ialah T, ini ialah R, di sini ialah S. Okey, panjang SR kita tahu tak? Tahu sebab panjang SQ sama dengan panjang UP iaitu 12. Jadi panjang SR 12 tolak 4 awak akan dapat sini 8 cm. Okey. Kemudian panjang TS. Macam mana nak cari panjang TS? Sebab panjang US sama dengan panjang PQ iaitu 17. Jadi 17 tolak 11 awak akan dapat panjang TS adalah 6 cm. Jadi boleh tak cari panjang TR? Boleh. Jadi awak tahu sudut tegaknya berada di sini pelajar. Sudut tegaknya berada di sini. Kenapa? Sebab sifat bagi segi empat tepat ialah setiap sudut dia, sudut pedalamannya ialah 90 darjah. Okey, 360 darjah. Sudut pedalaman bagi segi empat tepat ialah 360 darjah. Setiap sudut bagi setiap perpenjuru ni ialah 90 darjah. Jadi awak tahu ini ialah sudut tegaknya. Jadi TR ini ialah hipotenus sebab dia bertentangan dengan sudut tegak. Jadi awak terus tulis TR kuasa 2. Terus tulis kuasa 2. Okey, TS kuasa 2 tambah dengan RS kuasa 2. Okey, sebab dia nak cari hipotenus jadi kena tambah pelajar. Masukkan saja nilai. Okey, jadi awak akan dapat jawapan dekat sini 6 kuasa 2 tambah 8 kuasa 2. Okey, guna kalkulator awak. Awak akan dapat jawapannya ialah 100. Okey, ini untuk TR kuasa 2. Jadi untuk dapat TR, kita kena punca kuasa 100. Jadi awak akan dapat 10 cm. Jadi panjang TR ini ialah 10 cm. Jadi terus tulis. Okey, jadi boleh tak kita cari perimeter? Boleh. Jadi kita tambahkan sahaja kawasan yang dalam kawasan berlorek ni. 11, 12 kita tambahkan 17 tambah 4 tambah 10 cm. Jadi kita tambahkan saja guna kalkulator. 11 tambah 12 tambah 17 tambah 4 tambah 10. Jadi jawapan akhir awak ialah 54 cm. Jadi inilah jawapannya pelajar. Okey? Sebab soalan nak minta perimeter kan. Jadi inilah jawapan untuk perimeter. Jadi kita kena cari dahulu panjang TR. Barulah kita boleh cari perimeter kawasan yang berlorek. Okey, jadi saya harap awak faham sebelum awak jawab soalan. Okey. Jadi yang ini ialah soalan mahir diri. Okey, sama juga. Dia minta kita, yang ini sama juga kita kena cari mana hipotenus. Kemudian barulah kita boleh cari panjang QR. Okey, kalau kita lihat kat sini, dalam raja di sebelah PQR ialah garis lurus. Yang ini PQR ialah garis lurus. Hitung panjang QR. Dia suruh kita cari panjang QR di sini. Okey, jadi nak cari panjang QR di sini kita kena tahu panjang SQ. Okey, jadi nak cari panjang SQ kita kena guna segitiga yang pertama ni. Okey, barulah kita selesaikan segitiga yang kedua. Jadi kita nak cari panjang SQ dekat sini. Okey. Terus kuasa 2. Okey, sebab SQ ni bukan hipotenus. Yang hipotenus ialah 34 ni. Sebab sudut tegak bertentangan dengan panjang PS ni pelajar. Jadi, bila nak cari sisi yang lain, bukan nak cari hipotenus, jadi tolaklah. Jadi, hipotenus awak ni kena tolak dengan panjang PQ, iaitu 30. Jadi, awak akan dapat panjang SQ dekat sini. Okey? Jadi, panjang SQ terus guna kalkulator. Awak akan dapat jawapan dekat sini ialah 256. Okey, ini untuk SQ kuasa 2. Kalau nak cari SQ, jadi kena punca kuasa 2, 256. Jadi awak akan dapat jawapannya ialah 16 cm. Jadi panjang SQ ialah berapa? 16 cm. Jadi boleh tak cari panjang QR? Boleh. Okey, jadi kita terus buat QR kuasa 2 sama dengan. Adakah QR ni hipotenus?
Tidak, sebab sudut tegak berada di sini. Jadi hipotenus ialah panjang SR ni sebab dia bertentangan dengan sudut tegak. Jadi maksudnya sisi lain kita kena guna operasi tolak di mana hipotenus tolak dengan sisi yang satu lagi. Jadi hipotenus tolak panjang SQ. Jadi awak tekan je kalkulator awak akan dapat berapa? Awak akan dapat 144. Tapi ni untuk QR kuasa 2. Jadi nak cari QR punca kuasa 2 144. Jadi jawapan awak QR ialah 12 cm. Jadi panjang QR ialah 12 cm. Nampak dekat sini ada 2 step yang perlu awak buat. Okey. Jadi step yang pertama kita nak cari panjang SQ. Jadi selepas kita cari panjang SQ barulah kita boleh jawab soalan untuk mencari panjang QR. Okey. Jadi saya harap yang ini pun awak faham. Okey, baik. Seterusnya, okey, dah habis. Jadi, selesai untuk subtopik 13.1 pelajar. Saya harap awak dapat tonton video ini dan fahamkannya. Okey, kemudian sila jawab latihan yang saya berikan. Okey. Jadi, insya-Allah kita akan jumpa lagi pada hari Khamis ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.